Baik, seterusnya, kita dah tahu matlamat smart tadi. So untuk menjalankan smart ni dengan lebih terurus, kita dah membuat matlamat tadi, Yang seterusnya kita dah buat matlamat, kita kena buat apa? Kita kena menilai kedudukan kewangan kita, tapi at the same time ada beberapa langkah yang perlu dibuat sebelum kita nak mewujudkan pelan kewangan. Ini kaedah dia nak menilai kedudukan kewangan kita. Pertama, kita perlu menentukan tujuan yang hendak dicapai bagi matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya, kalau kita punya matlamat kita tu macam tadi nak beli iPhone tu, lama tak kita nak tunggu sampai kita boleh beli iPhone? Kalau setakat 6 bulan, jangka masa pendek, jangka masa pendek. Jangka masa panjang, contoh nak beli kereta. Beli kereta 3 tahun, lamalah. Jadi perancangannya lain lah, beza dengan jangka masa pendek. Simpanannya perlulah lebih banyak, kan, berbanding dengan masa yang singkat lah. Yang kedua, membuat anggaran awal dalam mencapai matlamat. Agak-agak berapa ringgit lah, agak-agak berapa lama, kita kena ada anggaran. Walaupun pada awal ni mungkin kita tak pasti berapakah nilai dia ataupun berapakah masa tertentu, but we need to have a projection. Kita perlu ada prediction berapakah nilai tertentu, masa dan sebagainya. Mengira simpanan bulanan yang diperlukan untuk mencapai matlamat jangka pendek dan jangka masa panjang. Kira simpanan kita. Ini kita nak simpan 500 lah sebulan. Sembang. Tapi tengok ada 2,000. Pembelanjaan kita punya bulanan kita 1,000 lebih dah, 1,008. Jadi nak simpan 500 tu sukar lah. Sebab dia mengganggu kepada pembelanjaan harian kita. Kita nak kena ikat perut, ada benda yang kita tak dapat beli dan sebagainya. So kita perlu tengok berapa simpanan yang kita ada. Kemudian menganalisis tamiat pembelanjaan. Ini jaga-jaga. Siapa yang orang yang sikap boros, dia mengalami masalah lah bila dia nak menguruskan pelan kewangan ni. Dia kena berdisiplin. Kalau dia asyik scroll dekat Shopee tu, tiba-tiba barang sampai rumah. Sebab apa? Tangan laju je order, laju je membeli. Kita kena jaga-jaga ni. So kena kawal tabiat pembelanjaan. Kalau sebulan tu kan 5-6 kali orang Shopee ketuk rumah, 5-6 kali beli barang. So mungkin kalau dah memulakan untuk menyimpan, untuk kita matlamat kita nak beli iPhone contohnya, kita kena kurangkan pembelanjaan tu. Mungkin sebulan 2 kali, sebulan sekali, macam tu, untuk mengurangkan perbelanjaan yang tidak perlu. Seterusnya, menetapkan tempoh masa untuk mencapai matlamat tersebut. Yang macam kita bincang sebelum ni juga, berapa bulan nak kita capai? Sebulan, setahun, 2 tahun, perlu ada tempoh yang tertentu. Dia bukan macam simpan je lah dulu, nanti fikir, kita tak ada matlamat lah. Kita tak ada spesifik masa yang kita nak. Akhirnya nanti bila tak dapat, kita juga yang rugi. Menentukan, dan terakhir sekali, menentukan strategi pendapatan yang akan membantu mencapai matlamat kewangan. Jadi kalau kita ada gaji yang tertentu, gaji tetap, tapi dengan gaji tetap tu kita nak membuat simpanan tu agak payah. Sebab apa? Sebab simpanan kita tu agak cukup-cukup untuk pembelanjaan kita. Jadi kita perlu mencari sumber dana yang lain. Mungkin menambahkan pendapatan dengan cara lain, meniaga kat Shopee ke, meniaga kat IG ke, kan, buat baking ke, sebagainya ke, jual perfume. So untuk mewujudkan pendapatan sampingan supaya kita dapat menambahkan pendapatan kita, seterusnya dapat mencapai matlamat yang kita nak capai itulah, untuk kita beli something dan sebagainya. Okey, sebagai contoh kita tengok tu, umur 25 tahun yang bawah tu, dia target umur 25 tahun dia nak kahwin, dan pembelanjaan perkahwinannya memerlukan 15,000. 15,000, kurang lebih 15,000 lah. Dan 30 tahun dia nak memiliki kereta sendiri pula yang berharga kurang lebih 80,000. 5 tahun kemudian dia nak ada rumah sendiri pula, harga rumah 150,000. Tak tahulah rumah mana yang ada 150,000 sekarang ni, kan? Tapi bolehlah cari, cuma susah lah sebab sekarang ni kebanyakan rumah standard 300,000. Nak lagi mahal ada banyak. Nak lagi murah yang susahnya, tapi tak apalah, kita ambil lah 150,000. Mungkin kawasan yang baru-baru nak jadi penempatan resident house ke, kan, bolehlah ada. Dekat Ijuk pun dah makin mahal rumah, kan. Umur 55 tahun, 20 tahun after that, dia nak pergi melancong dengan harga 50,000. Masa ni mungkin Covid dah tak ada kot. Jadi nak melancong jauh sikit, tu dia punya pembelanjaannya lah.
Dan bila sampai umur 60, kalau kata Allah panjangkan umur dia, dia nak ada, bila dia bersara nanti ada simpanan 1 juta ringgit. Jadi dengan ada matlamat sebegini rupa, ya, pengurusan yang cekap membantu seorang menyusun strategi apa yang perlu dia ambil supaya dia dapat simpan lah, dapat simpan setiap bulan bagi mencapai matlamat tadi. Dalam konteks ini adalah bentuk matlamat jangka masa panjang. Mungkin orang yang buat plan ni mungkin umur 19 tahun, 20 tahun. So matlamat ni jangka panjang lah, 20 sampai 25 tahun, lama tu. 5, 30, 25 dan sebagainya. Jadi that's why tengok ni, matlamat dia berkahwin 2019. So tahun sasaran dia 2022. So in 3 years, okay, dia punya matlamat dia nak mencapai simpanan tu 15,000. So apakah komitmen simpanan bulanan dia? Berapa nak kena simpan? Itulah nak kena tulis kat situ. Dia nak ada kereta pada tahun 2023, lagi 2 tahun ni. Jadi tahun sasaran dia umur 2027 dah ada kereta. So in 4 years dia kena kumpul 20,000 wang pendahuluan. Nak buat deposit, nak beli kereta pun tak tahu lah ni, apa ni, Proton X5, X13. So nak kena ada berapa simpanan yang tertentu. So inilah bentuk-bentuk langkah-langkah yang perlu diambil supaya pelan kewangan dia tu tak mencapah. Very specific dan terurus, ya.